Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia, pada hari Khamis ini kita dapat sama-sama dalam My Quran Time, baca faham amal, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Batuk Ustaz ya. Okey. Kita doakan Ustaz selamat sejahtera ya. Mohon doa daripada tuan-tuan untuk doa untuk kami kepada tuan-tuan sekalian ya. Ada rakan-rakan kita yang dimaklumkan ditahan di hospital Ustaz ya kerana COVID, ada yang stroke ya. Mungkin Ustaz ada nak kongsi sikit. Ya, salah seorang yang belajar mengaji dengan saya, Puan Liza, kini berada di hospital, diuji dengan stroke. Jadi kita doakan mudah-mudahan Puan Liza dikurniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sesegera yang boleh. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan insya-Allah. Syafakillah. InsyaAllah moga-moga doa tuan-tuan semua ya, memulakan majlis kita pada hari ini. Jom kita sama-sama ya, pada halaman 133 ini kita share di Facebook dan kita nak doa bersama ringkas sahaja Ustaz ya. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk saya, untuk kita semua yang mengikuti kepada halaman 193 daripada surah At-Taubah. Pada hari ini kita insya-Allah akan sama-sama ya melihat sambungan daripada halaman 192 semalam, di mana kita sudah pun mengingat kepada 12 bulan ya, 12 bulan, dan hari ini 12 bulan itu adalah tanda pengurusan masa yang tepat, yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang beriman, kita amat prihatin tentang 12 bulan tersebut. Maka pada hari ini apakah sinopsis yang kita akan lihat bersama? Kita saksikan. Bermula daripada ayat yang ke-37, pengharaman mengundur-ngundur ataupun menukar-nukar bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram dan ini dibuat oleh orang-orang kafir ya, orang-orang kufur, kerana mereka ada agenda yang kita akan baca pada ayat 37. Pada ayat 38 hingga 40, anjuran untuk berjuang, berjihad dan ancaman meninggalkannya serta mukjizat gua waktu hijrah. Ini kita akan lihat daripada ayat 38 hingga ayat 40. Hanya ada 4 ayat saja pada hari ini bercakap tentang perjuangan. Ayat 38 ini sebenarnya bukan sekadar berada di Mekah ya, tetapi juga Islam yang sudah menang di Fathu Mekah itu perlu berkongsi, menyebarkan kebaikan tersebut ya kepada orang ramai, tetapi ada orang lain, musuh-musuh yang mengumumkan perang. Jadi orang Islam ya, umat beriman akan buat persediaan ya sebagai mempertahankan diri kita. Jadi sama-sama kita baca 2 ayat dahulu pada peringkat awal ini daripada ayat 37 dan ayat 38 bersama tuan-tuan sekalian insya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Ada juga perkongsian sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ini. Mohon untuk doakan sahabat-sahabat yang kini juga berada di hospital. Jadi sama-samalah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan buat sahabat-sahabat kita. Baik, kita nak mulakan hari ini mak-mak ayah-ayah sekalian, babang kakak, ayat yang ke-37 sehingga ayat 2 ayat 38, 37 dan 38 di halaman 193. Ustaz, Allahu Akbar. Saya ni tak mampu lagi nak baca laju-laju, tak apa, baca perlahan-lahan.
Ustaz, saya ni nafas tak sampai lagi Ustaz, macam Ustaz panjang tu. Ustaz apa? Tak Tirmizi. Ustaz Tirmizi panjang nafas dia, saya pendek je. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran kita kalau mengikut paparan skrin TV pun nanti akan ada panduan-panduan. Contohnya yang warna hijau tu boleh berhenti, kemudian kita ulang balik. Yang warna merah kita berhenti, kita boleh sambung terus. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, dan saya pun akan baca perlahan je, slow-slow saja supaya kita sama-sama dapat baca. Ustaz, ya, Taranum tu tak pandai makcik. Allahu Akbar. Tak apa, taranum itu sebagai orang kata tambah saja. Yang penting tajwid dia. Boleh kita slow-slow, perlahan-lahan kita belajar sikit sebanyak insya-Allah taala. Jadi kita cuba untuk dua ayat yang permulaan ini kita baca dengan bacaan murattal Bayati. Tadi Fatihah tadi saya baca dengan bacaan ras. Saya teringat dekat Mekah. Jadi itu bunyi macam Syekh Sudais sikit, tapi 1% sajalah, tak jadi banyak pun. Tak apalah, kita minat kan. Jadi kita baca dua ayat ini dengan bacaan murattal Bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 37 dan 38 untuk sama-sama kita menghargai kepada apakah seruan daripada Allah, ya. Jika kita lihat kepada ayat 37, sesungguhnya pengunduran bulan haram, nasi itu maksudnya daripada kata nasia Ustaz ya, dia buat lupa-lupa ya, dia cuba untuk tukar-tukar. Lupa kepada apa? Bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4, iaitu yang pertama Zulqaidah Ustaz, ya, Zulhijjah, Muharram, dan sekarang ini kita berada pada bulan haram Rejab. Ya, Rejab ni dia jauh sikitlah daripada Muharram ya, Muharram Safar kan. Jadi 4 bulan ini telah digazetkan ya, bukan sekadar pada zaman Nabi, tapi sebelum zaman Nabi lagi ya, sudah pun dimaklumi bahawa ini adalah bulan haram ya, bulan yang tidak boleh berperang, dan pada bulan-bulan inilah digandakan amalan ya. Itulah yang mesej yang kita perlu ambil juga untuk kita menambah amal kita, baca Quran lebih ya, kita berderma lebih pada hari ini tuan-tuan ya. Masih ada lagi beberapa hari lagi, 10 hari lagi ya. Bila masuk pada Syakban, pada Ramadan, bulan-bulan itu masih lagi kita teruskan amalan, tetapi ianya tidak lagi diharamkan daripada berperang pada zaman dulu sampai sekarang lah ya, masih lagi ini perlu dijaga. Jadi Allah menyatakan innaman nasi uziyadatun fil kufr ya, orang-orang yang kufur di Mekah ataupun di Madinah itu memang dah kufur, tetapi bila mereka buat ya nasi itu maksudnya apa? Dia contohnya pasal tahun ini dia nak pergi berperang Ustaz kan. Dia kata tahun ini kita tak payah nak
haramkan bulan ini. Kita adjust baliklah, bagilah bulan Ramadan ke, dia adjust balik ya. Main adjust ini sebenarnya tak boleh ya. Pasal apa? Ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menambahkan lagi kekufuran mereka. Mereka dah kufur tetapi menambahkan lagi kerana bermain-main dengan peraturan daripada Allah. Yudallu bihi ya, iaitu orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ahli kitab ada cabaran. Mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini dibuat oleh hibr ahbaruhum ya, di kalangan orang-orang yang pandai, cerdik pandai cendekiawan mereka, dan juga orang yang rahib ruhbanahum, iaitu yang kuat beragama tapi masih lagi mencampur adukkan kebenaran. Kerana apa? Kerana ada interest diri sendiri. Maka di sini apa yang berlaku ialah orang yang kufur itu juga buat perkara yang sama. Dia bermain-main dengan perundangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya mengapa bercakap semalam kita baca daripada ayat yang ke-33 ya Ustaz ya. Bila Allah menyatakan liyudhhirahu 'ala dini kulli, bukan 'alal adyan. Kerana din yang lain-lain ini semuanya satu je sebenarnya, iaitu dia membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah kata wallah zuyyina lahum su'u a'malahum ya, dihiasi apa yang mereka buat itu sebagai amal soleh. Dia kata ini pasal kita nak berjuang, kita nak memperjuangkan kaum kita, nak memperjuangkan itu, padahal mereka menggunakan gula-gula lah ya. Mereka nak buat kempen untuk justify, untuk memastikan bahawa apa yang mereka buat itu dapat dicapai. Jadi itu mesej besar kepada kita. Kalau kita nak buat sesuatu, kita nak cakap sesuatu, kita kena berjaga-jaga. Adakah ianya dibenarkan oleh Allah ataupun kita tengah meniru kepada Bani Israel ataupun di sini, iaitu dia corner ya. Hari Sabtu tak boleh, dia pergi hari Jumaat ya, hari Ahad dia ambil balik semula kan. Di sini pun sama juga, kerana kalau saya nak memperjuangkan kaum saya, tak apalah ya, haram pun haram, kita adjust balik, kita perang bulan Rejab, nanti kita cover balik pada bulan yang lain. Allah kata wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Apa maksud kafir yang kita belajar semalam ataupun sebelum ini tuan-tuan sekalian, iaitu ada cahaya tetapi dia tutup ya, dia menentang kepada cahaya, pasal cahaya itu akan membongkar kesilapan corruption, rasuah ataupun pecah amanah yang dia buat tu. Nanti orang tahu, bila orang tahu nanti projek tak dapat ya. Di Mekah itu mereka dapat projek banyak untuk membekalkan air, bekalkan makanan, dapat pusat pelancongan ya, selain daripada pusat ibadah. Jadi mereka takut rugi, tetapi sebenarnya Allah menyatakan Allah boleh bagi rezeki lebih lagi daripada apa yang mereka harapkan. Baik, itu ayat yang ke-37. Ayat 38 adalah ayat yang boleh tahan Ustaz ya. Ini peringatan kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi bercakap tentang orang kafir, kufur, yang kita tak nak perkara itu ada dalam diri kita. Kali ini Allah kata dengan baik Ustaz ya. Ya ayyuhallazina amanu, kita ingatkan biasanya kutiba alaikumusiyam kan, kalau dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, tapi di sini Allah cakap malakum. Malakum ni maksudnya apa? What's the problem? Kan, kita bahasa Inggeris Ustaz ya. Tapi kalau bahasa Melayu, kau masalah apa ni? Kan. Tuan-tuan, kita kena beri perhatian betul-betul pada ayat 38 ini. Ini mesej kepada siapa? Ini dah Fathu Mekah ya, sudah menang ya, bersama Nabi berjuang selama ini. Allah mengingatkan lagi kepada orang beriman. Kepada saya jugalah. Apa problem? Apa masalah sekarang? Apa masalah yang Allah cakap sini? Idza qila lakum munfiru fi sabilillah ithaqaltum ilal ardh. Ya, apa maksud di situ? Apabila diseru untuk berperang ataupun keluar daripada tempat kamu untuk berjuang pada jalan Allah, kamu rasa berat. Ya. Ini kalau 37 ayat sebelum ini kita bercakap tentang keadaan di Mekah, Nabi bersihkan berhala, Nabi keluarkan orang-orang yang kotor, najas ya, semua perkara tersebut. Bermula ayat 38 ke atas ini kita akan melihat kepada international relation. Kan, kalau kita cakap itu hubungan antarabangsa. Yang sebelum ini dalam negeri ya, sekarang ini hubungan antarabangsa. Di mana sudah mula seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman untuk jangan lagi rasa berat, ithaqaltum ilal ard ya, iaitu berat duduk sahaja ilal ard. Pasal dah menang Ustaz ya. Bila dah menang biasanya kita akan masuk kepada comfort zone
Itu biasa, ya. Kalau katakan di suatu negara itu majoriti orang Islam, biasanya orang Islam pada tempat itu akan comfort zone, ya, berbanding dengan minoriti, ya. Kalau dia sikit, dia mulalah akan cari sumber untuk dapat solat, dapat itu ini sebagainya, berjuang. Tetapi bila sudah majoriti, manusia mudah untuk selesa, ya. Sama juga di tempat kerja, ya, bila awal-awal tu dia junior, dia akan cari-cari minta maaf kan, nak belajar itu ini, tapi bila dah senior, dia masuk kerja pun boleh lambat. Dia kata junior buat kan. Yang kita doakanlah tuan-tuan sekalian, ya, kita dapat jangan rasa berat. Ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah, adakah kamu redha dengan kehidupan di dunia berbanding dengan akhirat. Ini adalah permulaan kepada seruan untuk apa? Untuk berjuang fi sabilillah, untuk mengajak. Bila sudah ada Fathu Mekah, ada selepas itu perang contohnya Hunain misalnya, kemudian ada Mu'tah, kemudian kepada Tabuk. Semua perjuangan-perjuangan ini bukan untuk menyerang, tetapi nak tawarkan Islam. Bila tawarkan Islam, kalau terima okey, kalau tak terima bayar jizyah. Tetapi ada tempat Ghassan contohnya, Raja Ghassan, dia membunuh wakil ambassador daripada umat Islam. Jadi Allah kata adakah kamu ini redha kepada kehidupan di dunia berbanding dengan akhirat, ya. Seruan ini untuk kita juga. Kadang-kadang kita mungkin rasa bahawa makin lama kita bekerja, makin rumah selesa ustaznya. Dulu jaga anak kecil-kecil, bila anak tu dah besar, kita rasa macam saya nak duduklah, relax, nak goyang kaki, dah pencen katakan, ya. Tapi sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan sekalian, Nabi pergi ke Tabuk, perang Tabuk, ketika umur Nabi sekitar 60 lebih tahun. 60 tahun lebih jadi panglima perang. Ya. Kalau nak cakap 60 tu sebenarnya bukan option lagi dah memang pencen. Tetapi itulah sunnah Nabi, iaitu Nabi bukannya redha kepada kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni dah dapat, hutang dah tak ada, apa lagi Ustaz? Rumah dah ada, anak semua dah kahwin, duduk jelah kan. Duduk je, relax. Tetapi itu bukan kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca Quran di Mekah, Nabi baca Quran di Madinah, menghasilkan orang yang sanggup berjuang. Macam mana berjuang nanti kita belajar, tetapi Allah nyatakan lagi apa? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, iaitu kehidupan di dunia ini adalah kesenangan yang sedikit sahaja. Ini adalah mindset yang diberikan Allah kepada sahabat. Maksudnya tidak cukup kemenangan ini, tetapi perjuangan perlu diteruskan. Mengapa? Perjuangan ini bukannya sekadar perjuangan dapat Mekah Ustaz. Ya, dalam dunia ni kalau kehidupan kita rasa macam anak dah kahwin, rumah dah habis hutang, apa lagi? Kita habis bayar, dah habis perjuangan. Itu bukan perjuangan hidup. Perjuangan hidup adalah menaikkan kalimatullahi hiyal ulia. Kalimah Allah tu perlu diangkat. Kalau belum diangkat lagi dalam pelajar-pelajar sekolah menengah, cikgu-cikgu kena usahakan. Ya, kalau di rumah belum diangkat lagi, dalam masyarakat apa sebagainya, kita kena perjuangkan. Ya, tak nanti kita akan tengok. Kalau tak nak join, that's fine, ya. Allah akan beritahu tentang perkara tersebut. Jadi ini adalah daripada ayat 38, ya. Kita nak baca sekali lagi ayat 38 ini untuk kita memberi semangat kepada kita, ingatkan diri kita apa masalah tak nak berjuang, ya. Tidak, ayat 38 silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz. Ramai kali sahabat-sahabat kita di Facebook sedang berinteraksi, dan kita sekarang ni ada Tuan Jaafar, Puan Nasimah dari Kota Singa. Oh, Singapura. Di Singapura sana. Dan ada yang saya tertarik juga Ustaz sebut tadi, perjuangan dan sebagainya. Ada sahabat kita ni Puan Norsiah Daim tengah berjuang menunggu queue dekat bank, tapi tak nak miss MQT. Subhanallah. Pun berjuang juga. Ya, masing-masing kaedah masing-masing untuk diri sendiri dan juga untuk membantu orang lain. Itu perjuangannya. Mudah-mudahan dipermudahkan semua. Insya-Allah kita nak baca sekali lagi ayat 38, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita baca ayat 38 . A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, inilah semangat yang Allah berikan kepada para sahabat sehingga kan sahabat yang sudah kaya saatnya Osman bin Affan mendermakan ya dalam perjuangan 1000 dinar katanya. 1000 dinar, saya cari satu dinar itu lebih kurang RM1000 sekarang saatnya. 1000 kali 1000 lebih kurang sejuta. Ya, dia bagi duit ya. Kalau tepatlah saya punya pasal tak pakar emas kan, okey. Dan kemudian apa, Abu Bakar bagi seluruh harta untuk Tabuk ya. Ada beberapa, Hunain, ada Mu'tah, ada Tabuk. Hunain itu ataupun Tabuk itu pada sekitar 8 Hijrah, Tabuk itu pada tahun sekitar 9 Hijrah begitulah ya. Jadi Umar bagi pada perang Tabuk itu setengah harta je ya, setengah hartanya. Jadi bercakap tentang berat, memang berat. Beratnya itu kalau cakap tentang Tabuk Ustaz ya, iaitu pada waktu itu musim panas ya, pada waktu itu kurma tu tengah masak atas pokok yang boleh panjat, biasanya lelaki kalau di kawasan Mekah tu lah ataupun Arab itu. Jadi kalau semuanya pergi perang, siapa nak pergi ambil makanan ataupun hasil itu, padahal itulah income mereka sepanjang tahun. Jadi mereka berfikir-fikir nak bisnes ke, hasil income ke, ataupun nak pergi berjuang bila Allah dah panggil. Dan inilah yang menyebabkan sahabat bila dapat ayat ini mereka diingatkan, what's the matter, okey, malakum, apa masalah kamu kena pergi kan, pasal apa, selama ni kamu berjuang, dah menang, ingat boleh duduk diam contohnya. Dan ini mengingatkan kita kepada betapa kita bersyukur Quran dapat pada kita Ustaz ya, kerana perjuangan mereka sahabat dan Nabi pada zaman 1400 tahun yang lepas. Dan perkataan pilihan kita pada hari ini sama-sama kita saksikan, iaitu halla ataupun halal ya. Kita tahu perkataan ini membenarkan, mengizinkan 51 kali disebut di dalam Al-Quran, dan dalam ayat 37 ini Allah mengingatkan orang-orang kufur, orang-orang kafir itu menghalalkan perkara yang haram, termasuklah dia menghalalkan perkara ataupun perang pada bulan-bulan haram, itu tidak dibenarkan. Dan ini juga pelajaran untuk kita, jangan kita mencampur adukkan, memberi hukum ya. Setengah ustaz ataupun setengah penceramah dia mencari jalan terbaik, berbanding guna istilah halal dan haram, dia guna perkataan saya tak berapa minat kan, ataupun saya tak galak kan. Pasal halal dan haram ni satu istilah yang berat. Jangan digunakan dekat Facebook, jangan mudah-mudah digunakan dekat dalam dialog kita walaupun dah lepas ikut My Quran Time, kerana makin ikut My Quran Time lagi kita tak berani nak cakap halal dan haram kecuali dengan ilmu, dengan authority, sumber yang betul. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Hayya hayya ya rijal hayya bil jihad, hayya hayya ya rijal hayya bil kifah. Ustaz Fas sambung. Dapat kan? Yang original. Yang original, subhanallah. Itulah antara bait nasyid kumpulan Rabbani yang Rabbani ke brothers, maaf saya, brothers mengajak perjuangan berjuang. Subhanallah, sebagaimana kita kuatkan diri kita, gagahkan diri kita berjuang untuk menyebut kalimah Allah, belajar dan belajar macam mana yang ni dengung ke apa, yang ni nama apa, yang ni berapa harakat, yang ni berapa rakaat, habis tertukar. Tak apalah, itulah perjuangan kita. Yang ni nak faham, yang ni apa maksud dia dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kekuatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Balighna Ramadan ya Rabb, sampaikan kami ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan al-Mubarak, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jika sebelum ini kita pernah berkongsi tentang martabat ikhfa, kan, ada pertengahan, ada yang jauh, ada yang tinggi. Hari ini insya-Allah kita nak berkongsi tentang martabat idgham.
Mari kita saksikan paparan yang kita sediakan, iaitu 5 martabat ghunnah. Maaf saya, 5 martabat ghunnah. Yang pertama iaitu ghunnah nun dan mim musyaddadah. Ghunnah pada nun dan mim musyaddadah, iaitu ghunnah pada nun dan mim bersabdu ataupun musyaddadah. Contohnya, beberapa contoh keadaan nun dan mim musyaddadah. Contohnya iaitu ayat yang ke-196 tu, inna tu, inna waliyallah, nun yang bersabdu ataupun nun musyaddadah, inna. Ataupun contoh yang seterusnya yang bawah dia tu, mim yang bersabdu, imma syakiran wa imma kafura. Maksudnya yang pertama ni, dalam 5 martabat ghunnah ini, yang ni yang paling tinggi, nombor 1 ada ghunnah nun dan mim yang bersabdu. Ingat, jadi kena ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, nun yang bersabdu, mim yang bersabdu. Kalau kita perhatikan lagi contohnya, faman nakatha fa innama, maaf saya, nun yang bersabdu, fa innama faman nakatha. Kemudian yang kedua, wa man ma'aka. Baik, itu contoh-contoh yang kita kongsikan 5 martabat ghunnah. Yang pertama iaitu mim yang bersabdu ataupun mim musyaddadah dan juga nun musyaddadah. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca hari ini pun ada juga. Mula-mula sekali kita baca innama, tu. Kemudian lepas tu jumpa lagi, kan. Jadi itulah antara 5 martabat. Dan yang pertama nun yang bersabdu, mim yang bersabdu. Kalau dalam halaman kita baca hari ni, muka surat 153 ni tak ada mim tapi ada nun. Saya nak tanya, mungkin sama-sama kita boleh jawab nanti, boleh cari, boleh ulang kaji. Dalam halaman kita 193 ni ada berapa kalimah yang terdapat nun yang bersabdu? Saya dah kira tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, silakan boleh tengok dekat mana ada nun yang bersabdu. Mim tak ada nun je dalam halaman ni. Jadi sama-sama kita ulang kaji nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi berkongsi pada hari ini pelajaran baru kita, berkaitan dengan tajwid. Moga-moga ini membantu kita untuk lebih lagi, Ustaz, bersedia untuk Ramadan. Ramadan, Ramadan adalah bulan apa, tuan-tuan? Biasa orang cakap bulan puasa, tetapi sebenarnya Allah nyatakan pada ayat 185 surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Puasa kewajipannya, persediaan untuk kita betul-betul sucikan diri kita, pastikan bahawa kita ini bersedia menyambut ulang tahun penurunan Al-Quran. Jadi itu sebabnya pada Rajab, pada bulan Syaban ini kita banyakkan persediaan itu agar bila Ramadan hari pertama Ustaznya tak adalah perut sakitlah, keronconglah, gastrik macam-macam, tak terkejut. Ini moga-moga tuan-tuan yang ada di rumah, anak-anak, adik-adik yang ada pun kita bersemangat. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita refresh balik Quran, semangat Quran kita, dan ada barakah yang tersendiri yang kita doa kita diizinkan Allah untuk sampai ke bulan Ramadan. Kita menyambung kembali kepada ayat 39 dan 40. Dalam ayat 39 ini Allah menyambung kepada seruan kepada orang-orang beriman, agar jangan apa istilahnya, malakum, apa masalahnya kamu ni, idza lakum munfiru, apabila diajak ataupun diseru untuk berjuang, rasa berat, rasa malas, pasal saya dulu dah berjuang dekat Mekah, saya dekat Madinah dah banyak, panjang dah, ini waktu nak rehat bagi orang muda. Adakah itu dibenarkan? Tidak dibenarkan, kecuali kalau kita nak selesa di sini, nak buat persediaan dekat sini, tapi rupa-rupanya dekat sana benda ini semuanya tidak berharga, kecuali ia perlu dilaburkan, tukar jadi mata wang akhirat. Jadi duit kita, emas kita, apa lagi Ustaz, rumah, apa sebagainya, tenaga, anak, semua apa yang kita ada, pangkat yang kita ada, kita kena cepat-cepat tukar kepada mata wang akhirat. Macam mana? Jom kita baca lagi pada ayat 39 hingga ayat 40. Silakan. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, bila Ustaz Faz sebut tadi harta, rumah,
kenderaan, anak-anak. Teringat ada ayat yang lain yang menyatakan bahawa tak berguna semua tu. Satu hari nanti tidak akan beri manfaat banyaknya harta benda kamu, ramainya anak pinak kamu, kan, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang tenteram. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar. Hati yang salim itu Ustaz. Salim. Mudah-mudahan kita tergolonglah. Amin. 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 Sebab kita bersahabat, bercinta dengan Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita menyambung dua ayat lagi, ayat yang ke-39 dan 40. Jomlah kita cuba baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. Sebab ayat dia subhanallah sangat menarik. Ayat 40 antaranya. 40. Dia Fadil Ustaz Fazrul akan kongsikan dengan kita ayat yang begitu menuntun jiwa ya. Macam-macam suasana yang boleh semangat, motivasi, sedih. Allahu akbar. Apa kisahnya? Sekejap lagi kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah dua ayat daripada ayat 39 hingga 40. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikanmu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tiga perkara bagaimana Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman Ustaz ya. Pada zaman Nabi juga kepada kita pada zaman ini. Kalau katakan ada yang kata saya sibuklah kan, kerja dengan keluarga, saya punya keperluan semua ya. Kalau ada yang cakap begitu, sebenarnya Allah kata fine ya, fine.
alla illa, jika kamu tidak mahu berjuang, ya, berjuang paling tinggi adalah di medan perang itu kalau diperlukan, bila telah ditiupkan semboyan bagi sesebuah ketua negara, bukan boleh pergi begitu saja Ustaz, ya, ada peraturan. Tetapi perjuangan kita di dalam keluarga setiap hari, ataupun perjuangan kita mencari nafkah, contohnya bagi ibu-ibu, bagi ayah-ayah yang berada di tempat kerja, ya, ataupun ketua-ketua yang ada, ini adalah perjuangan kalau ianya adalah untuk meninggikan kalimah Allah, ya, untuk melaksanakan kebaikan, maka itu perlu diperjuangkan, ya, walaupun mungkin rasa lemah ke, ada banyak masalah, go ahead, orang lain pun ada masalah. Ya, Allah kata kalau kamu tidak buat perkara ini, yang pertama, yu'adzibukum azaban alima, Allah akan mengazab dengan azab yang sengsara. Ya, salah satunya kalau di dunia ini, kalau katakan orang di Mekah itu dah menang, ini kemungkinan dah menang, lepas tu orang serang balik Mekah dan akhirnya ditakluk balik semula, seperti pernah berlaku sekitar 20 tahun yang lepas. Ini yang boleh berlaku. Tetapi lebih daripada itu ialah ini baru azab di dunia Ustaz, ya. Mungkin nanti kita rasa macam saya dulu susah nak dapat rumah saya ni, saya susah nak dapat kerja saya, pangkat saya, jadi bila dah dapat tu saya nak bersenang-senang, saya tak perlu untuk memperjuangkan sesuatu di tempat kerja ataupun dalam rumah saya. Lambat laun kalau kita tak buat sesuatu, akhirnya organisasi atau rumah kita akan diserang dengan pelbagai masalah. Anak kita mungkin jadi anak yang degil, organisasi kita lingkup, ya. Kerana apa? Kerana kita tidak berjuang sehabis baik dalam kehidupan untuk membawa kebaikan, utamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama, diazab dengan azab yang sengsara. Kalau itu berlaku di dunia ini, di akhirat nanti jadi lebih teruk lagi. Yang pertama, wa yastabdil qauman ghairakum, akan diganti kaum yang lain. Ini sudah berlaku Ustaz, ya. Paling kurang Bani Israel, bila katakan mereka ini tidak berjuang betul-betul ikut pada kitab, tukar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya dia beragama tauhid. Tetapi pasal main cincai, kan, baca Taurat, tak apalah. Lepas tu yang ustaz-ustaznya pula main tukar-tukar pula, yang penting dapat jual jampi, cukup, ya. Maka itu menyebabkan Bani Israel dihina, ya, dilaknat pula itu. Kalau zaman sekarang orang cakap Yahudi Ustaz, ya, orang cakap Israel aja, walaupun Israel itu nama yang bagus, kan, tetapi orang dah mula kaitkan dengan laknat. Pasal apa? Pasal Allah dah gantikan. Dan kalau kita tengok di Iraq dahulu sejarah Ustaz ni, umat Islam dah naik, tetapi mula dah selesa, dah tak kisah dah pasal halal haram ataupun perjuangan jihad kebenaran. Tatar menyerang, ya. Tapi Tatar itu pula yang masuk Islam selepas itu Ustaz. Jadi macam mana formula Allah menukar orang yang bermusuh dengan Islam akhirnya masuk Islam, macam Abu Sufyan itu bermusuh dengan Islam masuk Islam. Allah boleh buat. Jadi adakah kita orang yang memberi sumbangan kepada Islam ataupun kita akan digantikan? Itu yang kita tak nak, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Allah kata wala tadurruhu syai'a, kalau katakan seseorang itu tidak mahu berjuang, tak nak derma RM1 untuk perjuangan kebaikan, orang nak ajar Quran ke, nak bina sekolah untuk kebaikan, ya, Allah tak terkesan apa-apa pun. Allah kaya, kan. Jadi Allah mengingatkan pada sahabat, bila dapat ayat ini sahabat pun rasa macam okey, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa. Jadi Allah menerangkan, Allah tak perlu pun kamu semua, tak perlu pun saya sebenarnya Ustaz, ya. Tak perlukan kepada saya nak berceramah ke apa ke, ada je ramai lagi Allah boleh. Jadi kalau ada peluang tuan-tuan, kita share dekat Facebook, kan. Kita boleh cakap dengan anak kita, kita ada kuasa ketua di sebuah organisasi yang kata setahun 2 tahun lagi nak pencen, kan. Kalau kita rasa macam saya sibuklah, saya punya KPI tak capai lagi, saya tak sempat nak fikir pasal Quran ke, nak bawakan perjuangan yang baik, Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Allah amat berkuasa, Allah tak perlukan kita pun, ya. Allah tambah lagi pada ayat 40 Ustaz, ya. Illa tansuruh, jika kamu tidak menolong. Tadi berangkat ke jalan Allah, maksudnya fi sabilillah. Yang ini Allah kata illa tansuruh, kalau kamu tidak menolong pada nabi yang membawa mesej daripada Allah. Yang ini maksudnya kalau kita ada orang-orang yang buat projek kebaikan, masjid buat ke, ada orang ajak kita sokong kepada sesuatu perkara kebaikan, ya, tuan-tuan boleh cari, ya, di dalam qaryah masing-masing. Jika kamu tidak menolongnya, faqad nasarahullah, Allah telah menolong siapa? Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jadi maksudnya misi apa saja yang Nabi buat yang kita nak perjuangkan sekarang, terutama kita cakap tentang kesedaran Quran. Saya yakin tuan-tuan ya, dengan Quran ini saya pun ya, bila dah sampai ke juz yang ke-10 ni Ustaz ya, apa pendapat Ustaz bila dah sampai juz 10 ni Ustaz? Rasa bahagia Ustaz. Bahagia tak? Sebabnya setiap hari Ustaz. Setiap hari. Allahu akbar. Dan bukan hanya membaca tapi memahami Ustaz. Memahami isi kandung tu. Sebelum ni kita baca sebentar lalu. Ya. Allahu akbar. Jadi ini yang juga dirasai oleh ramai Ustaz ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, rasa itu tak boleh kita rasa seorang. Dia begitu ya. Awal dulu kita rasa macam saya nak baca seoranglah, nak habis khatam agar nanti sebelum habis hidup saya ni sempatlah tadabbur satu Quran. Tetapi bila dah tengok kepada surah At-Taubah ini, sahabat bukan sekadar baca Quran seorang. Betul Ustaz. Bila ayat 38 ini, ayat 38 ke atas ini kita akan bercakap tentang Allah suruh sebarkan. Kalau kita rasa ada sesuatu, cari peluang ya, kita sokong, kita buat itu ini. Jadi Allah kata apa? Idh akhrajahul ladzina kafaru. Ya, bila Nabi dan juga Abu Bakar, dua orang, thaniyatnain. Ini gelaran yang amat menarik Ustaz ya kepada Abu Bakar, salah satu di antara dua orang, siapa? Iaitu Abu Bakar dan juga Nabi, dihalau daripada Mekah. Ini kita dapat ayat ini di Mekah ni bila dah Madaniyah, maksudnya ini selepas Fathu Mekah dah menang ya, tetapi Allah flashback balik dulu beberapa 10 tahun yang lepas. Sebenarnya kalau kamu tak tolong fine kan, Allah dah tolong dah ketika dua orang idhuma fil ghar, apabila dua orang ini berada di gua, seorang daripada sahabatnya, siapa? Abu Bakar bercakap ataupun Nabi bercakap kepada Abu Bakar. Mengapa Nabi cakap pada Abu Bakar? Pasal Abu Bakar waktu itu Ustaz ya, kalau ikutkan beberapa kisah riwayat, waktu itu tak dalam gua. Kalau orang musyrik itu dia tunduk saja, memang nampak dan libas terus ya. Tetapi Allah kata, Nabi cakap la tahzan innallaha ma'ana ya. Waktu itu Abu Bakar sedih ataupun bimbang, dalam masa yang sama ialah ada yang kata kena patuk ular lah ya. Tapi cabaran waktu itu, tapi Nabi menenangkan. La tahzan innallaha ma'ana. Maka selepas itu Allah menurunkan apa? Sakinah ya, ketenangan, dan didatangkan tentera-tentera yang tidak nampak, salah satunya laba-laba Ustaz ya, malaikat-malaikat yang membantu untuk, akhirnya orang musyrik kata takkanlah laba-laba ni boleh bina pula, tak terosak pula dia punya sarang tersebut. Maka mereka tinggalkan tempat tersebut ya. Dan inilah perjuangan untuk waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Ini adalah jumlah fi'liyah Ustaz ya. Kalau belajar bahasa Arab, ini jumlah ayat dalam bentuk kata nama atau kata kerja. Tapi wa kalimatullahi hiyal ulia, ini dalam jumlah ismiyah. Teknikal sikit, tapi apa bezanya? Kalau kata kerja maksudnya tak stabil. Maksudnya Allah menjadikan kalimah orang kafir itu rendah, tapi kadang-kadang dia tinggi. Tetapi ismiyah ini maksudnya ialah amat stabil. Maksudnya kalimah Allah ini sentiasa tinggi. Itu sebabnya bila tuan-tuan kita dapat dengar Al-Quran, Allah Aziz Hakim ini ya, menyusun COVID-19, akhirnya kita duduk dapat bersama. Allah memang perkasa, Allah memang bijaksana, yang membawa kepada situasi gambaran keseluruhan halaman 193. Sama-sama kita saksikan, iaitu bagaimana perbincangan di kalangan orang-orang yang ada pada waktu itu, iaitu puak musyrikin mempermainkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menukar-nukar bulan haram, dan di sebelah kanan itu masih adakah yang keberatan untuk berperang di jalan Allah ya. Sahabat ya mengingatkan antara satu sama lain, untuk kita juga untuk ingat bahawa Abu Bakar dan Rasulullah itu sebenarnya adalah cukup dua untuk memenangkan Islam ya. Tadi Allah ingatkan, jika kita berat nak tolong, sebenarnya Allah boleh uruskan sendiri, membawa pada resolusi pada hari ini. Yang pertama, uruskan masa dengan ketentuan Allah, bukan ikut nafsu ataupun main ubah-ubah. Yang kedua, siap sedia untuk berjuang pada bila-bila masa. Dan yang ketiga, rebut peluang agar diri menjadi penolong agama Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita baca doa, sekali lagi kita doakan sahabat-sahabat yang kini diuji dengan kesihatan, kesakitan, Allah sembuhkan, dan juga sahabat-sahabat yang barangkali hari ini atau besok ulang tahun kelahiran, bertambah usia, Allah tambah barakah dan ketenangan, kebahagiaan insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkati kami saat ini di bulan Rajab ya Allah, berkati kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami, pertemukan kami dengan penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak tidak lama lagi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkan cinta kami kepada kalam Al-Quran. Mata kami melihat membacanya, telinga kami mendengarnya ya Allah. Hati kami, hati-hati yang diliputi dengan kebahagiaan, keseronokan, kekhusyukan dan juga kekuatan tatkala membaca dan memahaminya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi seorang yang menolong kepada agama Allah. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menolong ya dalam membawa mesej Quran ini ke seluruh dunia dengan sumbangan tuan-tuan pada hari ini. Mungkin tidak seperti Abu Bakar seluruh harta Ustaz, tetapi harta kita yang ada RM1 2 itu kita dapat hulurkan. Kerana apa? Kita yakin bahawa ini adalah peluang kita terus setiap hari bertanya, apa projek saya menolong agama Allah. Bertemu kembali dalam jam 5 petang insya-Allah, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas yang juga mendoakan tuan-tuan terus kita menjadi penolong agama Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.